Ancaman militan IS amat membimbangkan. Ia bukan sahaja memberi ancaman kepada negara. Sekiranya tidak dibendung dari awal, ia boleh mengganggu-gugat seluruh rantau ini. Dan saudara di studio ketika ini untuk membincangkan tajuk ini ialah Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Ayub Han Maidin Piche. Selamat datang, Datuk, ke studio. Baik, seperti yang dalam laporan dibacakan tadi, Datuk juga menyebut semalam polis menyiasat daripada pelbagai sudut secara terperinci. Dan kalau Datuk boleh kongsikan kepada kami statistik penangkapan yang telah dibuat buat masa ini. Dalam konteks menangani ancaman kumpulan Islamic State, pihak polis terus memantau, mengumpulkan intelijen dan melancarkan operasi tangkapan. Kalau kita lihat dari segi statistik, sejak tangkapan pertama dibuat pada Februari 2013 sehinggalah ke hari ini, jumlah tangkapan keseluruhan adalah 68 suspek yang disyaki terlibat dalam kumpulan Islamic State. Daripada jumlah 68 ini, 55 adalah rakyat tempatan, sementara 13 adalah rakyat asing yang merangkumi 12 warga negara Indonesia dan seorang warga daripada Timur Tengah. Dan daripada jumlah yang ditangkap ini, yang 68 ini, 21 telah pun kita tuduh di mahkamah di bawah kesalahan bab 6A, kesalahan berkaitan dengan keganasan, kanun keseksaan, 2 di bawah Akta Senjata Api dan 5 di bawah POCA, iaitu Prevention of Crime Act. Dalam konteks rakyat Malaysia yang berada di Syria, setakat ini yang kita telah kenal pasti adalah 61 orang. 61. Kalau kita tengok trend ini memang amat membimbangkan. Terdapat peningkatan yang ketara. Kalau 6 bulan pertama pada tahun lepas, jumlahnya adalah 30 orang rakyat Malaysia. Tapi untuk 6 bulan seterusnya, Jun hingga 20 Disember ini, jumlah telah meningkat sekali ganda. Trend ini bukan melibatkan di Malaysia saja, tapi trend di global. Meningkat 2 kali ganda. Jumlah rakyat asing yang terlibat dalam konflik di Syria. Ini amat membimbangkan kita. Kerana peningkatan dia begitu ketara sekali. Walaupun operasi yang kita buat itu berterusan, pendakwaan yang kita buat itu juga banyak, 21 yang saya katakan tadi, dan kita pun telah berkongsi dengan media, memaparkan apa ni isu-isu keselamatan ekoran daripada ancaman Islamic State. Tapi ternyata masih lagi ada ramai rakyat Malaysia, khususnya beliau-beliau, remaja ini, yang terpengaruh untuk menyertai kumpulan Islamic State di Syria. Ini yang amat membimbangkan kita. Baik, bagaimana pula pihak PDRM memastikan bagi tiada aktiviti pengganas yang menjadikan Malaysia ini sebagai transit ataupun tempat pelindungan mereka? Dalam konteks kehadiran anasir-anasir pengganas asing di Malaysia, ini juga bukan satu perkara yang baru. Kalau kita lihat dari sejarahnya, tahun 70-an pun dah ada kehadiran anasir-anasir pengganas asing yang menjadikan Malaysia sebagai tempat transit ataupun menjadikan Malaysia sebagai penghalang untuk melancarkan serangan ganas di negara ketiga. So, dalam konteks Islamic State ni, kita telah menahan seorang bekas komander kumpulan militan yang berasal pada Syria pada 31 Januari baru ini, yang mana beliau telah menyusup masuk daripada sebuah negara jiran. 19 hari bulan 1, kita tangkap pada 31 bulan 1. Dan kita usir mereka kembali ke negara asal untuk menghadapi pertuduhan di negara tersebut. Dan dalam konteks kehadiran pengganas asing ini juga, kita bukan sahaja menangkap anasir-anasir pengganas yang ada kaitan dengan Islamic State. Kalau kita tengok statistik yang kita keluarkan, kita juga pernah menangkap, menjalankan suara siasat dan mengusir 13 anasir pengganas daripada Sri Lanka, iaitu anasir pengganas Liberation Tiger of Tamil Ilam. 6 anasir kumpulan Sikh, pengganas Sikh daripada India. Dan ada lagi lah Al-Shabaab. So, Malaysia ni memang ada daya tarikannya sendiri yang menyebabkan ramai anasir-anasir pengganas cuba untuk menjadikan Malaysia sebagai tempat transit. Dan dalam konteks menangani ancaman luar ini juga, aspek paling penting adalah perkongsian intelijen antara agensi penguatkuasa asing, agensi perisikan asing dengan pihak kami. Di situ hubungan kita amat mantap. Sebab tu kita dapat mengesan lebih awal kehadiran anasir-anasir pengganas ini dan kita mengambil tindakan susulan untuk mengesan, menangkap
dan mengusir mereka balik ke negara asal mereka. Dan adakah dengan penangkapan ataupun pengusiran mereka itu juga pihak PDRM dapat mengenal pasti ada atau tidak daripada kalangan rakyat Malaysia itu yang bersekongkol dengan mereka? Dalam konteks Anasir Liberation Tiger of Taman Ila, memang ada segelintir kecil rakyat Malaysia yang memberi sokongan bantuan perlindungan. Dan dalam konteks Islamic State ini juga kita sedang menjalankan siasatan yang rapi ke atas kehadiran Anasir Islamic State yang daripada luar tu dengan beberapa individu rakyat Malaysia yang kita kesan telah menunjukkan kecenderungan untuk membantu kumpulan Islamic State lah, sama dari segi bantuan moral, bantuan kewangan ataupun mengatur rakyat-rakyat Malaysia yang berminat untuk pergi ke Syria melalui orang perantaraan ini. Baik, melihat kepada gejala ini semestinya boleh mengganggu-gugat negara kita, apatah lagi pada tahun ini kita menjadi sebagai pengerusi ASEAN. Dan apa yang akan dilakukan oleh pihak PDRM untuk memastikan perkara ini tidak akan mengganggu kedudukan kita sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini? Sebenarnya saya jelaskan tadi, hubungan kita sama dari peringkat ASEAN, serantau ataupun di peringkat global, dalam konteks menangani ancaman pengganas adalah amat mantap, amat teguh. Kita banyak berkongsi intelijen sama ada berhubung dengan aktiviti-aktiviti kumpulan pengganas yang bergerak di Malaysia ataupun kehadiran anasir-anasir pengganas asing di Malaysia. Dan dalam konteks ini, hubungan pertukaran intelijen ini, kerjasama dari segi pertukaran intelijen dan juga hubungan rentas sempadan ini, kita akan mantapkan, kita akan teruskan. Dan saya yakin insya-Allah dengan kerjasama yang rapat ni, sehingga setakat ini kita telah berjaya menangkap, membendung, menangani ancaman-ancaman militer asing sama ada yang beroperasi di Malaysia ataupun yang mempunyai hubungan dengan lain-lain negara ASEAN. So insya-Allah saya tak nampak akan ada masalah di itu sebab hubungan kita rapat. Baik. Apa pula perbezaan ataupun persamaan di antara ancaman IS ini berbanding dengan Al-Qaeda dan sebagainya? Dalam konteks IS, kalau kita tengok dari segi ideologi, dengan kumpulan Al-Qaeda, kumpulan Jemaah Islamiyah, Darul Islam, Boko Haram, Al-Qaeda in Arabian Peninsula, Al-Qaeda in Islamic Maghrib, ideologinya adalah sama, iaitu ideologi Salafi Jihadi yang kononnya memperjuangkan Salafi Jihadi. Ideologinya sama, tetapi kaedah pendekatan yang digunakan oleh Islamic State dalam memperjuangkan objektifnya adalah keras dan kejam. Keras dan kejam. Kita dapat lihat dari segi pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh media. Bagaimana mereka menjalankan hukuman bunuh sebagainya, bagaimana mereka membakar tawanan-tawanan perang. Itu terdapat perbezaan yang jelas. Dan yang kedua dari segi kaedah pengrekrutan. Kalau dulu di era Jemaah Islamiyah dulu, tahun 2000, dan 90-an dan tahun 2000, kaedah pengrekrutan yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan terdahulu adalah fizikal. Secara kita perlu menghadiri usrah kelas-kelas agama secara fizikal. Tetapi dalam konteks Islamic State, mereka tak pernah pun menghadiri pertemuan-pertemuan sulit hanya melalui Facebook. Hampir 95%. Jaringan sosial itu sendiri. Daripada suspek yang kita tangkap, direkrut melalui jaringan sosial. Itu yang menyebabkan pihak polis dan lain-lain agensi perisikan asing, penguatkuasa asing sukar untuk mengesan dan mengambil tindakan. Kerana pengrekrutan, proses bai'ah, mengangkat sumpah taat setia, semuanya dibuat melalui social media. Media sosial itu sendiri. Itu yang susah. Dan melihat kepada penangkapan ataupun siasatan yang dilakukan oleh pihak polis, mungkin Datuk boleh perincikan mengapa sebenarnya mereka menyertai kumpulan IS ini? Dalam konteks pengaruh Islamic State ni, faktor utama yang menyebabkan rakyat Malaysia terdorong, bukan sahaja rakyat Malaysia lah, rakyat Islam di seluruh dunia terdorong, adalah dakwaan bahawa krisis di Syria ini adalah satu jihad antara kaum Sunni dengan kaum Syiah. Menjadi kewajipan setiap masyarakat Islam yang berfahaman Sunni untuk pergi membantu rakyat Sunni di Syria ini yang ditindas oleh Syiah. Itu daya tarikan pertama. Yang kedua, konsep mati syahid. Mereka beranggapan apabila mereka terlibat dalam perang di Syria, kiranya mereka terkorban, mereka mati syahid
Ini menyebabkan ramai beliau-beliau remaja, khususnya yang menghadapi banyak masalah sosial, masalah keluarga, yang mencari jalan pintas untuk menebus dosa mereka dengan harapan bila mereka pergi ke Syria, mereka terbunuh dalam pertempuran di Syria, mereka akan mati syahid, mereka akan dapat 72 syafaat dan sebagainya, 70 bidadari untuk masuk syurga terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsep yang diwar-warkan oleh Islamic State bahawa negara yang di bawah ditakbir oleh Islamic State ini adalah negara Islam. Menjadi kewajipan setiap umat Islam di luar pada negara Syria Islam itu berhijrah. Kononnya negara Malaysia ini bukan negara Islam. Kita perlu berhijrah ke negara Islam. Ini menyebabkan kalau kita tengok sesi tanggapan ramai keluarga, ahli keluarga, suami, isteri, anak-anak yang berhijrah kononnya daripada negara kufar Malaysia ini kepada negara Islam. So itu faktor menarik dia. Antara faktor penarik. Adakah Datuk juga boleh mengatakan ataupun berpendapat bahawa kekurangan ataupun fahaman ataupun ajaran agama Islam itu di Malaysia buat ketika ini masih belum betul-betul difahami oleh mereka ini? Saya lihat dalam konsep memerangi ancaman Islamic State ni, perkara pokok yang perlu kita tangani adalah pendekatan bagaimana kita untuk membetulkan kembali tafsiran salah. Contohnya dalam konsep jihad. Memang dalam Islam itu memang ada konsep jihad. Tapi bila kita boleh berjihad? Di mana kita boleh berjihad? Kenapa tujuan kita berjihad? Itu yang kena dipahami oleh umat Islam. Ini tidak ada penjelasan yang saya yang teliti. Apabila saya kata penjelasan teliti ini, maksud saya perlu disokong dengan hadis, dengan Al-Quran. Apabila kumpulan Islamic State memberi tafsir yang salah, mereka berdasarkan kepada tafsiran Al-Quran yang salah. Dan kita kalau kita nak ribat, nak melawan balik ideologi itu, kita juga perlu menyediakan tafsiran Al-Quran yang betul, yang jelas, yang memberi satu tafsiran yang betul. Baru kita boleh menangani salah faham konsep ideologi jihad dan sebagainya. Kita belum sampai ke peringkat itu lagi. Kalau kita tengok lain-lain negara Islam, negara jiran kita pun kita tengok walaupun bukan Islam, telah mula turun ke padang. NGO yang ada kaitan dengan Islam, mereka turun ke bawah, turun ke padang, menyebarkan risalah-risalah berhubung dengan tafsiran yang salah Islamic State. Mereka juga ada website yang khusus. Kalau kita pergi ke Jabatan Agama dia orang, website dia, kita akan boleh lihat semua isu yang dibincangkanlah berkenaan Islamic State dengan penjelasan yang amat teliti yang boleh meyakinkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tafsiran sebenar berhubungan dengan konsep jihad, mati syahid, perang dan sebagainya. Kita belum sampai ke tahap itu lagi. Kita masih lagi samar-samar. Dan dalam menangani ancaman Islamic State juga, pihak polis hanya boleh menjalankan operasi tangkapan dan kemudian kita akan siapkan kertas siasatan. Pejabat pegawai negara akan menentukan sama ada akhirnya akan dibawa ke mahkamah dituduh atau tidak. Tetapi peringkat awal itu, peringkat penyebaran ideologi, salah tafsiran ideologi, perkara ini perlu ditangani oleh pihak-pihak berwajib, pihak-pihak agama yang berwajib. Kerana isu ini isu agama. Pihak polis hanya peringkat akhir. Kalau kita dapat bukti, kalau kita dapat intelijen mereka sedang merancang untuk melancarkan serangan, mereka merekrut orang, barulah kita boleh buat tangkapan. Itu peringkat akhir. Peringkat akhir. Dalam konsep memerangi ancaman Islamic State, peranan Jabatan Agama, pihak-pihak berwajib amat penting dalam memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Baik, daripada pemantauan media sosial pula, bagaimana pihak PDRM melakukan pemantauan dari segi warfare atau sebagainya? Kita banyak mendapat bantuan daripada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Ini berbalik kepada kaedah yang digunakan oleh Islamic State lah. Kita boleh memantau sosial media, kita boleh memantau Facebook, kita boleh memantau Twitter. Tapi apakah tindakan yang diambil untuk membetulkan salah tafsiran? Itu yang dua isu yang saya rasa berbeza. Salah satu isunya kita boleh pantau. Tapi satu lagi isunya, apakah tindakan diambil untuk membetulkan tafsiran salah yang diwar-warkan dalam sosial media tersebut? Itu masalahnya. Itu yang kita kurang. Baik, melihat kepada kekurangan itu, dari pendapat peribadi
Datuk sendiri kalau melihat kepada remaja-remaja di luar sana kerana semakin merebak berkaitan IS ini, apa perkara yang harus kita rakyat Malaysia fikirkan dan takut jika benda ini semakin menular? Dalam konsep menangani ancaman pengganas Islamic State ataupun lain isu kumpulan pengganas lah, sama ada Jemaah Islamiyah ataupun Islamic State, berbalik pada isu pokok tadi, isu ideologi. Saya sering kali memberi peringatan kepada umat Islam lah, khususnya umat Islam Malaysia. Selagi kita berpegang teguh kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab ni, kita tidak akan tersasar. Isu banyak yang timbul, isu penyelewengan, fahaman, tafsiran yang salah ini, apabila kita mengambil fahaman daripada luar, fahaman yang tidak pernah diamalkan di Malaysia, tapi dibawa masuk ke Malaysia dan dikembangkan. Jadi berpegang teguhlah kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, sunnah, ijma' dan kias. Itu perkara pokok. Yang kedua, peranan keluarga. Institusi keluarga ni amat penting. Kalau kita tengok suspek-suspek yang kita tangkap, kita tahan, kita tuduh ataupun yang dah pergi ke Syria, kebanyakan mereka ni ada masalah keluarga. Kalau keluarga tak pantau, bagaimana kita nak pantau? Keluarga memainkan peranan penting. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat-tempat kerja, rakan-rakan sebaya. Yang ketiga, ini berhubung peranan-peranan jabatan-jabatan yang berkaitan lah. Sama ada jabatan agama ke sekolah, universiti. Bagi memantau, mengumpulkan sebarang perkara-perkara yang mencurigakan dan maklum pada pihak polis agar kita dapat mengambil tindakan pencegahan. Dalam konteks Islamic State, pencegahan itulah paling penting. Tak guna kalau kita rakyat Malaysia ni terlepas ke Syria dan menyertai Islamic State, itu bagi saya dah kita gagal. Kita nak sekat mereka daripada pergi ke Syria. Jadi semua pihak, institusi keluarga, institusi tempat kerja, institusi sekolah, institusi pengajian tinggi, jabatan-jabatan kerajaan yang bertanggungjawab dan juga pihak polis perlu memantapkan kerjasama kita agar kita dapat menangani ancaman ini secara lebih menyeluruh lagi. Baik, itu dia tadi antara yang dibincangkan mengenai isu IS ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada tetamu. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Ayub Han. Seperti yang diperkatakan oleh Datuk Ayub, apa yang penting adalah kerjasama daripada semua pihak agar perkara ini dapat dibendung lebih awal.